yang mana pembicaraan ini berlega sekitar rukun Islam yang pertama. Rukun Islam pertama itu ialah kita menyaksikan tiada ilah melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan. Jadi persoalan dia bagaimana menyaksikan. Okey. Huraian dia ni kena dengar baik-baik. Pasal dia ada banyak amalan lanjutan yang berkaitan. Ini rukun Islam pertama. Daripada amalan menyaksikan ini baru kita buat pengakuan. Pengakuan. Aku mengaku, maknanya tadi tu. Aku mengaku, aku menyaksikan tiada ilah melainkan Allah. Jadi persoalan bagaimana menyaksikan ini yang sedang kita bicarakan. Saya menulis sebuah buku yang belum siap lagi pun mensyahadahkan kebenaran Al-Quran. Okey, saya ulang balik secara umum dia. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan ialah Iqra, bacalah. Ia adalah satu arahan. Allah mengarahkan bacalah. Jadi baca ni dengan mata, bukan baca dengan mulut. Faham baik-baik tu. Ini makna bahasa Baca tu dengan mata. Zaman Nabi SAW tak ada mushaf. Kalau kita faham mushaf itu dibaca, tak ada mushaf untuk dibaca. Tak ada. Jadi bagaimana Nabi SAW dan para sahabat membaca? Yang ada ialah donga, sebut balik. Sebut dengan lisan, baca dengan mata. Faham baik-baik ni? Okey. Jadi kebiasaan kita baca tu dengan lisan. Jadi akhirnya kita dah bina satu kefahaman yang salah tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Okey. Qara'a yaqra'u iqra'. Dalam bahasa Arab maknanya kumpul. Okey, bila kita belajar ilmu. Ilmu tu nak dikumpulkan. Okey, faham baik-baik nanti ni. Qara'a maknanya kumpul. Tapi baca yang saya katakan tadi tu dia melihat dengan mata, betul? Jadi bila kita melihat, kita kumpul. Kita yang dah berumur ni banyak ilmu, banyak pengalaman hidup. Bukankah kita dah kumpul? Nampak? Budak-budak dia belajar. Dan sepatutnya belajar ni sampai matilah pula. Jangan rasa kita ilmu dah cukup. Dan masih lagi kita kena kumpul ilmu. Okey. Itu qira'ah, baca dengan mata. Lepas tu sebut dengan lisan. Setelah beberapa ketika ada mushaf, maka kita baca teks. Dan setelah beberapa ketika juga amalan membaca kehidupan, apa yang berlaku di luar sini, apa yang berlaku pada alam semesta tidak dilakukan. Yang dia baca ialah baca teks. Dan setelah beberapa ketika mereka memadai, baca teks itulah makna baca Al-Quran. Salah tu. Dia tetap juga baca tu ialah melihat. Banyak perkara ni, melihat berpandukan Al-Quran. Okey. Makna yang sama dengan baca tadi ni melihatlah. Yang sama juga dengan maknanya ialah menyaksikan. Tu dia. Jadi rukun Islam pertama, aku menyaksikan. Okey. Itu dia punya kaitan tu. Okey. Allah sebagai ilah. Allah sebagai ilah. Wahdahu la syarikalah. Jadi ada perkataan wahdah, seesanya. Tiada sekutu padanya.
Okey, rukun Islam pertama ni maknanya amalannya adalah mentauhidkan Allah. Dan dia bermula daripada penyaksian tadi tu, dan lepas tu ada buat pengakuan, maka amalan tu mesti menunjukkan dia mengesakan. Bukan belajar ilmu tauhid semata-mata lepas tu kita hafal. Perbuatan itu menunjukkan kita mentauhidkan Allah. Bagaimana tu? Itu ceritanya ikut suka Allah. Jangan ikut suka Dan. Ikut suka orang pun tak boleh. Ikut suka Allah. Ya? Okey. Jadi menyaksikan Allah sebagai ilah ni, sebelum tu kita kena saksikan Allah sebagai Rabb. Itu yang kita sebut dalam setiap rakaat, alhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahan dia Tuhan. Rabb dan ilah, terjemahan dia Tuhan. Tetapi maknanya, betul-betul makna dalam bahasa Arab ni berbeza. Rabb ini maknanya pemilik, penguasa, pentadbir. Jadi Allah mentadbir alam semesta. Masalah dia sekarang nak melihat Allah yang tak nampak. Betul? Keliling kita ni ada banyak benda tak nampak. Kenapa tuan-tuan pakai mask tu? Kerana percaya yang tak nampak tu kan. Itu pasal tu pakai tak? Betul? Habis Allah yang tak nampak ni, macam mana kita mengenalnya? Ini proses yang panjang, ya, iaitu membaca, melihat, menyaksikan. Ini satu proses yang panjang dan kita kena kumpul. Apa yang kita lihat tersebut dia berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kuman itu sendiri siapa punya? Allah punya. Betul? Okey, jadi nak melihat Allah yang tak nampak. Saya ada juga nyatakan dalam kuliah saya, kita kena belajar melihat yang tak nampak. Belajar melihat yang tak nampak di sebalik yang nampak. Ya? Melihat Allah yang tak nampak di sebalik yang nampak. Dan dalam Quran sangat banyak panduan melihat, menyaksikan, dan maknanya membaca jugalah yang tak nampak di sebalik yang nampak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, ada banyak lagi yang nak dibaca ni, banyak, bukan sikit. Ya, dan nak dikumpulkan tu. Ya, Allah sebagai pemilik, dia juga yang mentadbir. Ya, ni jantung ni sentiasa berdegup, tak pernah cuti sejak lahir. Berapa tahun dah tu? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ada dia pernah cuti? Tak pernah. Enjin kereta ni pun kena cuti. Betul? Ni enjin buatan Allah tak pernah cuti. Allah beritahu dalam Quran, kita kena baca, berpandu dengan Quran tu tadi. Okey, kalau baca ni tuan-tuan, baca muka surat pertama, muka surat kedua, muka surat ketiga. Satu muka surat berapa lama tuan-tuan baca? Tu dia. 3 minit, 5 minit. Okeylah, kata 5 minit. Okey, nak baca Al-Quran keseluruhan dia, baca tentang Allah, berapa lama tu? Jadi amalan ni, amalan amalan membaca, amalan menyaksikan, amalan melihat, lamalah, memang lama. Jadi selagi mana Allah bagi nyawa, kita mesti menyaksikan dan seterusnya mentauhidkan. Dia ada amalan kat situ tu. Rukun Islam pertama. Dan jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya disebut ya tentang fawailul lil musallin, celaka orang semayang. Siapa dia? Dia bersolat, Allah celakakan dia. Tahu tak kita baca orang seperti ini ataupun kita yang membuat perkara tersebut? Bagaimana kita baca? Ni orang ni Allah celaka orang semayang ni. Ataupun kita termasuk juga. Dia semayang tapi tak suka bagi makan orang miskin. Nah, tu Allah celaka tu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tak suka. Lawan dia suka. Tuan-tuan jangan rasa terpaksa bagi makan kat orang miskin tu. Kena suka. Makna bukan orang miskin cari kita, kita cari orang miskin. Ya. Ayat pertama tu pun ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Apa pendapat kau bila melihat apa pendapat kau wahai Muhammad bila engkau melihat orang yang mendustakan agama? Tu bukan mudah nak faham tu. Kan? Ambil masa. Tapi kena belajar tak? Okey. Lanjutan daripada baca, melihat, menyaksikan. Perkataan yang sama. Meneliti, memerhati. Nampak? Mengkaji. Nampak? Banyak ni perkataan yang seerti. Dah tentulah meneliti, mengkaji tu tak sama kalau kata dengan tengok biasa je. Ya, ada orang tengok hati kering kata. Betul? Ada cerita Quran yang memang tak selesai cerita Dia ingat dia khatam tu dia dah selesai lah tu. Tak. Itu khatam baca sebutan itu fasih, ada tajwid itu satu perkara. Satu episod daripada episod yang panjang tentang pembelajaran Al-Quran, pembelajarannya seumur hidup. Pandai sebut dengan tajwid dan fasih itu sikit je tu, sikit je. Kita kena belajar lagi. Okey. Bila saya kata meneliti, mengkaji, memerhati, dia berkait dengan berfikir. Nampak? Saya ada tulis benda-benda ni semua dalam buku saya. Cumanya nak memahamkan amalan tu. Hati itu sakit, yang keluar kat mulut itu menyakitkan hati orang. Kalau hati ini sihat, dia akan sejahterakan hidup orang. Dan ingat baik-baik, cerita syirik tadi tu ada berkaitan dekat sini. Itu yang saya sebut tadi tu simple mana tadi tu. Akhirnya nanti amalan kita mesti menunjukkan kita mentauhidkan Allah. Mesti menunjukkan, membuktikan kita mentauhidkan Allah. Cakap dengan buat tu sama, tapi dia bermula kat hati nah. Dan kat sini dia berkait dekat fikir. Nampak? Saya dah sebut dah rukun Islam pertama. Saya sebut saya melihat amalan dia. Tuan-tuan tahu apa amalan rukun Islam pertama? Saya sendiri pun terkejut juga. Saya tak diajar benda tu. Sekadar mengucap lah kot dengan lisan ni. Tak. Syahadah dan tadabbur, menyaksikan dan tengok akibat. Ini amalan rukun Islam pertama. Dan seterusnya mesti ada zikir dan fikir. Ya, zikirkan Quran. Zikir subhanallah itu berkait rapat dengan Al-Quran yang banyak kita baca, kita sebut. Sebab itu jangan sebut Quran tu macam burung kakak tua. Jadi ini satu tuntutan kepada kita semua. Jangan sebut Al-Quran tu seperti burung kakak tua. Apabila
imam menyebut ayat-ayat, kita dengar dan kita tahu maknanya. Jadi bagaimana kita ketika mendengar, kita itu zikir tu, ayat Quran tu sendiri zikir, dan kita berfikir. Nampak? Kelemahan besar umat Islam, dia tinggalkan amalan berfikir berpandukan Quran. Zikirnya banyak sungguh, beribu, tapi fikirnya tu tadi bermasalah. Ya, umat yang lemah berfikir ialah umat yang mundur. Salah siapa? Sendiri salah. Nampak? Sendiri salah. Kenapa berpecah? Allah suruh bersatu. Sini masalah. Tak nak diingat arahan Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Al-Quran itu tali Allah. Dan jangan berpecah belah. Berpecah ada situ tu kan. Laki bini berpecah, adik-beradik berpecah. Ni belum cerita parti politik berpecah lagi ni. Kan? Jiran dengan jiran pun berpecah lah. Apa masalah hal itu? Ya, dia tak nak belajar pula lanjutan dia tu, hal ehwal berkaitan tentang hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati itu sakit, Allah tambahkan lagi sakit. Ada dua perkara kat situ. Satu, hati itu kena belajar. Apa cerita hati itu? Sekali lagi, kena melihat yang tak nampak di sebalik yang nampak. Mulut itu menggambarkan hati dia. Perbuatan dia tu menggambarkan hati dia. Saya baca tu, saya baca. Apa yang ditulis itu saya baca. Saya bukan baca teks tau, saya baca orang tu yang menulis itu. Apa yang saya baca tu saya tak cakap dengan orang, kecuali sikit dia saya cerita dengan dia. Ya. Okey. Belajar bab hati dan belajar Allah menjaga kita. Dalam bab ni, orang ni Allah marah ni, Allah sakitkan lagi hati dia. Allah marah tu. Allah marah. Dan sifat orang yang Allah marah dan Allah tambahkan sakit tadi tu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka janganlah rosakkan muka bumi, maknanya jangan rosakkan hidup orang. Bila kita menipu, kita rosakkan hidup orang. Jangan menipu. Apabila tidak amanah, kita rosakkan hidup orang. Tapi dia kata kami adalah orang yang berbuat baik. Ketahuilah, mereka lah perosak, tapi mereka tak sedar. Ini ada satu penyakit lagi ni. Orang yang hati dia Allah hukum dengan kesakitan, dia syok sendiri. Dia rasa dia betul. Cuba tengok balik yang bergaduh tu. Satu, panjang lah cerita tadi kan, nak menengok siapa betul siapa salah ni satu hal. Tapi dua-dua akan kata dia betul. Tapi macam mana kita baca berpandukan Al-Quran, siapa betul siapa salah? Itu bukan baca yang kojab tadi tu. Ambil masa nak baca, kena tahu apa cerita dia. Betul? Okey. Itu menyaksikan Allah sebagai Rabb. Selanjutnya kita kena tunduk kepada Rabb tersebut. Saya ulang balik. Kita melihat Allah sebagai Rabb, selanjutnya kita mesti tunduk kepada Rabb itu tadi. Tapi dalam Quran Allah ada sebut, ya, Allah ada sebut jin sebagai Rabb. Ramai tak tahu betul bodoh ni. Itu yang amalan khurafat tadi tu. Yang bagi rezeki kat dia tu jin. Dia tak faham. Ramai pakai sako tak? Dululah.
Sekarang ni pun ada orang kata ada lagi ni. Yo, saya tengok ada. Ada beberapa kedai saya tengok ada tangkal kat situ tu. Tu pakai jin lah tu. Saya tengok pun tu. Ini ada penangkal kat sini ni. Pelaris nama betul. Jin tu pun kena pandai baca. Tak nampak tu. Allah kata Rabb itu jin. Allah ada sebut juga manusia itu nanti ada yang berlagak sebagai Rabb. Firaun contohnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Bila dia berlagak sebagai Rabb, maka dia akan menuntut orang lain supaya mengilahkan dia. Ada dalam Al-Quran, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu adanya ilah selain daripada aku. Itu Firaun cakap tu. Jadi cerita tu cerita dulu. Zaman sekarang ada manusia yang sombong. Kenapa sombong? Kerana dia lihat dia ada banyak kelebihan, lalu dia berlagak sebagai Rabb, lalu dia minta orang lain ilahkan dia. Maka ini orang yang tak tahu tadi ni. Dia ilahkan Allah, dia ilahkan selain Allah. Itu cerita syirik. Menduakan Allah. Satu, sembah jin. Lepas tu jin ni tipu manusia, dia buat patung. Lalu dia sembah patung. Tapi sebalik patung tu ada jin. Sembah patung ni kita katakan syiriknya jali, terang. Tapi apabila sembah orang, syiriknya itu khafi. Jadi dia pun tak tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi amalan dia tu nampak. Dia tunduk, dia patuh, dia takut. Dalam bahasa lain, dia menyembah si fulan dan si fulan. Ya. Jadi dalam Quran ni Allah sebut ilah yang disembah selain Allah ni di kalangan manusia. Satu, Allah namakan dia sebagai taghut, orang yang kuat melampau batas. Satu lagi Allah sebut dia, namakan dia sebagai arbab. Dalam bahasa mudah sekarang ni ulama Yahudi tu. Jadi perangai ulama Yahudi ni ada dalam Quran. Bagaimana tengok zaman sekarang, siapa yang menyembah ulama ni? Lalu dia tunduk, dia patuh, dia takut, macam-macam hal dia mengharap. Dengan ulama ni kononnya orang ni akan bantu dia masuk syurga. Panjang cerita tadi tu. Bila kata panjang tadi tu, huraian rukun Islam pertama ni panjang. Ya, kemudian dia menyembah andad. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa makna andad ni pula? Jadi balik Allah sebagai pemilik dan Allah sebagai pentadbir. Ini kilang ni siapa punya? Contoh, si fulan punya. Dia yang mentadbir. Dan berapa ramai pekerja ni menyembah dia pula. Itu cerita panjang tadi tu. Balik kat hati, saya kerja je, saya tak sembah dia tu. Tapi amalan tu menunjukkan dia menyembah. Itu yang saya ada sebut tentang masalah munafik. Antara amalan dia riak. Riak ni bukan dalam semayang je. Nampak? Riak ni amalan syirik. Syirik itu khafi. Ya, nama lain dalam bahasa Melayu kita lah. Ya, dalam bahasa Melayu kita. Riak ni makna menunjuk-nunjuk. Menunjuk untuk mengajar itu tidak mengapa, tapi menunjuk-nunjuk lain cerita membodek. Nampak? Cuba tengok orang membodek ni sebenarnya dia berlakon. Bukankah ini membohong? Nampak? Orang membodek ni hakikat dia berlakon.
menunjuk-nunjuk, membodek, berlakon, mengampu. Nampak? Ya, alam kepimpinan, alam politik ni memang nampak benda ni. Memang nampak. Bukan kat sini ya, sebenarnya dekat alam pekerjaan pun ada. Ramai nak naik pangkat dengan mengampu, membodek. Rezeki betul? Siapa yang dia harapkan rezeki dia? Kalau dia mengharap pada Allah, Allah suruh bertakwa, jangan membohong. Nampak tak? Sebab tu jangan ponteng kojo. Bila ponteng kojo, tapi nak naik gaji juga, mulalah tu. Memonteng ketika kojo tadi tu. Hakikat memonteng ni pun membohong sebenarnya. Betul? Mana dia? Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang dia buat apa benda tu? Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah, ya jawatan itu amanah. Tunaikan amanah, jangan khianat. Ni akad nikah suami isteri. Suami jangan khianat ikatan perkahwinan tu. Isteri jangan khianat. Bila kojo ada akad dia. Jangan kata tak ada akad. Ya. Akad jual beli itu satu perkara. Akad ketika berkojo ada ikatan. Berapa ramai yang menjaga perjanjiannya dalam kehidupan sementara. Tu ada cerita menyaksikan tiada ilah melainkan Allah tu. Bukan sekadar sebut tau. Dia berkait rapat dengan melihat dan ada perbuatan yang mesti dibuktikan di situ. Nampak? Tuan-tuan dan puan-puan semua, ya. Kita semayang satu perkara. Satu keadaan kita ada buat amalan syirik. Tuan-tuan tahu tak? Allah batalkan semayang kita ni. Amalan-amalan soleh nanti Allah boleh batalkan disebabkan syirik tu. Bila kata syirik, maknanya si fulan tu terbatal syahadah. Panjang cerita lagi tu. Perbahasan terbatal syahadah. Maknanya apa? Dia bukan Islam lagi. Maknanya apa? Kafir lah kan. Tapi kita jangan kafirkan orang. Jaga baik. Bukan kojo kita kafirkan orang, tapi semua orang kena belajar. Apa perkara yang membatalkan syahadah, maka jadi kafir. Saya menyaksikan ada beberapa si fulan tu. Ya. 4 sifat munafik ni tegar kat dalam diri dia. Tegar ya, 4 sifat. Bila bergaduh dia melampau. Saya tengok benda tu. Dan dah terkonfirm riak tu nampak kat amalan dia. Nampak. Dalam buku saya itu saya sebut ya tentang ada 12 sifat munafik kecil dan 14 munafik besar. Apa cerita munafik besar ni? Terbatal syahadah. Dia kata dia Islam tau. Dia kata dia Islam. Tapi Allah kata terbatal. Semua orang kena belajar. Siapa dia? Tuan-tuan tengoklah nanti. Nampak? Tengok. Balik kepada baca tu tadi. Bila baca, tuan-tuan baca 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun perangai si fulan. Tuan-tuan baca. Tak kisahlah kat siapa yang tuan-tuan nak baca. Baca diri sendiri tu lagi utama. Dituntut lagi. Baca diri sendiri. Baca hati sendiri tadi tu. Ya. Jadi masalah kita bersama ni, ya, saya tengok dekat ni saja ni. Nampak tak? Dekat sini je. Bila sini tak selesai, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Saya pun tak naklah cakap amalan dia Tuhan tak terima. Saya pun tak boleh cakap. Bukan kerja saya pula. Tapi semua orang kena ingat benda perkara ni. Nampak tak? Jadi macam saya katakan tadi tu, bila kita kata Allah sebagai Rabb, kita mesti ilahkan Allah. Bila manusia gagal melihat Rabb yang sebenar Allah,
pasti ada Rabb selain Allah. Yang lagi susah tadi ni, Rabb itu ialah manusia. Yang susah tadi tu, manusia sembah manusia, nama dia. Itu yang susah. Satu keadaan kena dengar cakap bos, kena taat cakap ketua. Tapi dalam hati kita, takut tu hanya pada Allah, takut kepada si fulan, dilarang. Mengharap hanya pada Allah, mengharap kepada bos, dilarang. Dekat sini ni. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, sampai peringkat nanti tuan-tuan kena halus melihat. Cakap ni memang nampak mengampu, membodek. Satu keadaan kita tak boleh, susah nak baca hati orang kan. Tapi Quran ni akan ajar macam mana baca hati ni tadi. Quran akan ajar kita. Masing-masing pergi baca masing-masing punya. Dan baca sekeliling masing-masing. Sebab itu saya tak boleh baca semua orang. Apatah lagi donga-donga lepas tu si bulan, tak boleh. Saya kena tengok. Hakim pun hakim, bila nak bicara dia kena ada saksi. Satu keadaan dia mesti menyaksikan juga beberapa perkara sebelum dia nak jatuhkan hukum bersalah ataupun tidak. Ini konsep asas dalam beragama, rukun Islam pertama. Menyaksikan tadi tu. Bukan sekadar mengucap. Jadi kita kena betulkan fahaman kita. Selanjutnya betulkan amalan kita berkaitan ucapan yang kita ucapkan tu. Aku menyaksikan tiada ilah melainkan Allah. Maka sebelum membuat pengucapan tu, memang kita mengucap setiap kali solat. Percayalah cakap saya. Tapi bagaimana sebenarnya pula kita buat perkara tersebut luar daripada solat? Sepatutnya Allah ada sebut, ada nyatakan innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia solat luar, membohong tu mungkar. Dia ada satu bahagian nanti ini, bila kita berhubungan sesama manusia, kita zalimkan hak orang. Contohnya, kerjanya tu pemalih, memonteng ketika kerja. Cukup bulan ambil gaji. Gaji itu bercampur dengan halal dan haram tu. Rasuah tu dah tentu confirm haram. Dan ada hak orang yang diambil. Dia bukan berhenti kat situ haram tu. Jangan tengok berhenti kat situ je. Tengok selanjutnya berkaitan kita makan hak orang. Jadi dah berhutang dengan si fulan. Kita semayang banyak-banyak, zikir banyak-banyak, sedekah banyak-banyak. Hutang tu akan dihisap di mahsyar kelak. Hutang tu berapa lama tu? Sejak mula kerja lah sampai sekarang. Ada yang taubat awal, tak apalah, selamat lah dia. Yang ini pun panjang kat cerita tadi tu. Jadi cerita tadi balik, hak orang yang kita makan tu akan dihisap. Itu yang ceritanya muflis. Muflis di mahsyar, muflis di akhirat. Nampak? Baca hadis muflis tu. Tulis dekat Google nanti hadis muflis. Pergi baca hadis tu. Tak susah nak faham pun. Tapi hadis tu berkait rapat dengan apa yang saya ceritakan sekarang ni. Ketika bekerja itu adalah ibadah. Dia berkait rapat dengan rukun Islam pertama. Tu ceritanya. Manusia ni mensyirikkan Allah sebenarnya dalam masalah rezeki. Faham baik-baik. Amalan mensyirikkan Allah ni dalam hal ehwal rezeki. Itu sebenar dia. Rezeki ini luas, bukan hanya wang ringgit. Bukan hanya wang ringgit. Luas cerita rezeki ni. Nampak? Menipu kerana rezeki tak?
Riak tu menipu kan? Bila bercakap bohong, menipu juga. Bila berjanji mungkir, menipu juga. Dia beri amanah khianat, menipu juga. Semuanya ceritanya menipu. Dalam bahasa Arab kadzib. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nampak? Kadzib. Lawannya percaya pula. Nanti konsep amal tu kena faham baik-baik. Kerana tindakan-tindakan manusia itu menunjukkan dia percaya ataupun menunjukkan dia tak percaya. Kadzib. Lalu dia menipu. Dia pun tak percaya Tuhan yang bagi dia rezeki. Allah kata barang siapa bertakwa, aku bagi dia ilham jalan keluar dan bagi dia rezeki daripada jalan tak disangka. Tak percaya orang tu dah. Nampak dia menipu tu. Tu tanda dia tak bertakwa. Letaklah ayat 1000 dinar tak. Tapi dia menipu. Nampak? Jahil torok bona jahil tu tau. Diingat ayat 1000 dinar tu punya penangkal, tarik rezeki je kan. Kalau amalan kau tak ada takwa, macam cerita tadi tu. Menipu ketika mencari rezeki. Dia tidak mengilahkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itulah ceritanya. Sedangkan mulutnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang ramai. Saya tengok mana-mana. Tapi disebabkan huraiannya panjang, senang ceritanya, jangan buat maksiat. Itu saja ceritanya. Kan? Tetapi yang mendetail dia berkait rapat dengan rukun Islam pertama. Ingat baik-baik perkara ni. Okey, ini saya nak ulang balik daripada apa yang saya nyatakan sebelum ni, pasal nak sambung tajuk kita ni. Tajuk kita ni masih lagi dalam tajuk melihat yang bermaksud syahadah. Tajuk dia ada tajuk kedua tu, meneliti makna ayat yang mengukuhkan makna syahadah. Ada tajuk seterusnya, bayinah, pembuktian. Bayinah tu bukti yang mesti diterangkan. Itu juga bukti itu mesti disyahadahkan juga. Lepas tu dia proses yang berperingkat-peringkat. Semua amalannya berlega sekitar amalan menyaksikan. Daripada menyaksikan yang paling simple sehinggalah menyaksikan yang paling kompleks, complicated cerita dia. Hablum minan nas ni ceritanya kompleks, complicated. Tu orang kata menarik rambut daripada topong tu, kena bijaksana. Ahlu tauhid dia bersatu. Tu kena ingat tu. Ahlu tauhid dia kata la ilaha illallah, ceritanya tauhid. Patutnya ahlu tauhid bersatu. Tapi boleh berlapang dada dalam beberapa perkara, tapi tak boleh berlapang dada dalam perkara maksiat. Jadi hablum minan nas tu dia complicated. Macam tarik rambut dari topong. Hubungan adik-beradik pun macam tarik rambut daripada topong tau. Apatah lagi dah tua-tua macam ni. Kau adik-beradik masa kecil tu dia bergaduh tu copek damai bila dah tua. Belum tentu lagi kan. Jadi patut dah tua janganlah gaduh. Tapi bergaduh masa tua tu lah dia bergaduh. Torok pula dia bergaduh. Nampak? Makan harta adik-beradik, zalimkan hak adik-beradik, bergaduh langsung tak nak bertegur sapa dengan adik-beradik. La ilaha illallah. Ni semayang ni. Semayang rukun Islam kedua. Yang pertama tu tadi tak selesai ke mana? Ya. Okey, ni tajuk yang seterusnya, bayinah tu pembuktian yang mesti diterangkan. Terang lawan dia gelap. Terang lawan dia gelap. Kalau kita ni tak terangkan orang dalam kegelapan, sesat ni maknanya dia berada dalam kegelapan, dia tak clear,
tak jelas kat dia. Sebab itu kita bagi pencerahan. Kena diterangkan. Dan setelah beberapa ketika barulah saya faham, rupanya ilmu berkaitan rukun Islam pertama ni perlu diajar dan diterangkan satu persatu. Dan itulah yang Nabi SAW buat, terpaksa tunggu 23 tahun untuk khatamkan daripada sesimpel-simpel syahadah ni sampailah benda yang complicated. Lepas tu diamalkan, dibuktikan. Lama tu. Zaman kita ni tak ada lagi yang guru sehebat Nabi SAW. Ceritanya belajarlah sampai mati. Belajar sampai mati. Ceritanya tetap juga satu kitab tu saja, Al-Quran. Jadi pembuktian yang mesti diterangkan ini memang ambil masa. Budak-budak pun takkan faham ni dah, cerita pembuktian ni. Memang ambil masa. Okey, itu secara mudah dia apa yang kita sedang belajar ni. Apa yang kita sedang belajar, dan saya cuba olahkan, terangkan, jelaskan bagaimana cara bersyahadah. Banyaklah perkara tu, Okey. Kita dah sampai muka surat 15 tak silap saya. Hampir syak dah. Nombor 7, bagi mereka yang masih lagi engkar untuk tunduk dan taat. Ini lanjutan daripada poin sebelum ni. Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka dengan bertanya, apakah mereka tidak melihat kesan-kesan kemusnahan yang menimpa kepada umat-umat terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka semakin melampau mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul-rasulnya. Apakah mereka tidak melihat ribut yang ada di sini ni, tuan-tuan? Apakah kamu tidak melihat kekuasaan Allah di situ? Dan sebenarnya banyak lagi lah. Banyak lagi. Apakah kamu tidak melihat COVID sebagai peringatan? Sebagai peringatan. Panjanglah cerita lagi kat situ tu. Okey, yang ini pula dia pasal dia melampau sangat, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ajak, kau tengok tu piramid tu dan beberapa lagi kota kat situ tu, itu Allah hukum Firaun. Sebenarnya kat sini pun ada juga kalau kita faham bahasa Tuhan. Okey. Okey.
Allah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi al-ummah sayyidina Muhammadin. Ini melihat orang tua lah. Kalau budak-budak tak faham tengok ni dah. Dalam beberapa ayat lain Allah mengarahkan kita supaya melihat dengan bersungguh-sungguh, berjalan di atas muka bumi dan melihat kesan-kesan tinggalan tamadun silam ini. Sebahagian kesan kemusnahan kerajaan yang hebat ini sengaja Allah tinggalkan supaya ianya dapat disaksikan, lalu menginsafkan kepada mereka yang mahu insaf. Bersama dengan tinggalan sejarah ini, Allah Subhanahu wa taala nyatakan pula bentuk-bentuk kederhakaan mereka yang mengundang kemurkaan Allah, lalu Allah musnahkan mereka. Sesungguhnya bentuk-bentuk kederhakaan ini masih dapat kita saksikan hingga sekarang, dan menjadi tugas kita lah untuk memperingatkan semua manusia supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, akhir zaman ni tak ada lagi nabi. Ya. Okey, yang ada nanti sampai ke satu peringkat kederhakaan tu terlalu memuncak dan sampai ke peringkat nanti tak boleh diselesaikan walaupun ada Al-Quran tu nanti satu hari. Teks Al-Quran ni memang ada, tapi berapa ramai yang faham? Itu kena ingat tu. Ya, berapa ramai faham. Jadi bila sampai ke puncak tu, itulah kiamat. Tanda-tanda akhir zaman, baik tanda kecil maupun tanda besar. Tanda besar tu cerita lain, tanda kecil tu cuba tengok, semuanya ceritanya kederhakaan. Pergi tengok. Tanda-tanda kecil tu kederhakaan. Tanda besar ni patutnya reti bahasa lah. Asap keluar daripada bumi, keluar dajjal, kan? Patutnya reti bahasa, tak reti bahasa. Bahasa Quran tak dipaham ni. Itu kait dapat dengan akhlak dia. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midraran wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah mereka melihat? Mereka ni siapa? Mereka ni Quraisy. Pasal Quran ni turun masa tu dekat Quraisy. Tidakkah mereka melihat? Maknanya juga memerhatikan, lalu memikirkan berapa banyak dah umat-umat yang telah Allah binasakan sebelum mereka. Allah gunakan perkataan kami, ya, maknanya dekat. Allah berinteraksi dengan kita. Tidakkah mereka melihat berapa banyak dah tamadun yang kami, maknanya Allah bercakap dengan kita. Cumanya kena faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berinteraksi dengan kita. Doa itu sendiri adalah satu interaksi. Padahal umat-umat ini telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Bagaimana Allah teguhkan? Allah mudahkan mereka membina tamadun.
Jadi ingat, kuat sesebuah bangsa itu Allah. Tapi akan ada nanti kuat sesuatu bangsa itu kerana si fulan dan si fulan. Itu dia mendabik dada sebagai Rabb kepada rakyat dia. Nampak? Ya? Okey. Bukan sekadar itu saja, kami turunkan hujan ke atas mereka dengan lebatnya. Kita tengok hujan kan? Apa yang kita dapat? Apa yang kita nampak? Dan apa lanjutan yang patut kita buat daripada apa yang kita lihat? Baru-baru ni banjir besar. Tak sangka sungguh. Habis tu bahasa apa tu? Satu bahasa Quran ni bahasa Arab, satu keadaan. Tak gerti bahasa ni apa maksud dia? Nampak? Bahasa Melayu pun tak gerti bahasa tu juga kan? Allah turunkan hujan ke atas mereka dengan lebatnya, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah kaki mereka. Kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dengan sebab. Jadi dosa-dosa tadi ni, ini terjemahan dia. Perincian dia nanti ada dekat ayat lain. Ini tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran dengan ayat Quran yang lain. Nanti tuan-tuan kena faham, belajar dalam metod tu. Ya. Dan kami bangunkan sesudah mereka itu umat yang lain. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni turun kat Mekah. Maknanya Allah turunkan dekat Quraisy. Quraisy ni dia keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam. Dan dia tahu Kaabah tu rumah Allah. Dia tahu. Ni cerita Islam bakar ni. Faham baik ni? Ni cerita Islam bakar ni. Tak ada jauh beza kita pun. Faham baik itu? Ya. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan wahai Muhammad, mengembaralah engkau, berjalanlah engkau di atas muka bumi, kemudian lihat, unzuru, pergi tengok, pergi perhatikan. Lepas tu belajarlah sejarah dia, apa cerita kat tempat tu. Ya, pergi tengok bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan. Dia tak percaya apa yang Nabi cakap. Tu sebabnya rukun Islam pertama ni, antara perkara yang kita akan belajar ni, tengok baru percaya. Bukan main donga-donga. Kita belajar tentang Allah ni donga-donga percaya, donga-donga percaya. Untuk peringkat beginners belajar ni betul. Tapi jangan biarkan diri tu donga-donga percaya, donga-donga percaya. Belajar, tengok lalu percaya. Nanti ada cerita buat lalu percaya. Belum buat belum tahu lagi. Ya, jadi percaya lawannya tak percaya dah tak? Rukun iman yang 6. Iman tu maknanya kepercayaan. Jadi rukun iman yang 6 tu perlu belajar melalui pendekatan syahadah. Itu yang saya nak katakan. Rukun iman yang 6 tu belajar melalui pendekatan syahadah dan tadabbur. Allah tak nampak, malaikat tak nampak, Rasul tak nampak, kitab, panjang cerita kitab ni, hari akhirat tak nampak, qada dan qadar masih lagi Allah tak nampak juga. Tengok lalu percaya. Allah ceritakan ke-6 perkara ni. Lanjutan itu hadis Nabi SAW, dan percaya. Ni bukan donga-donga percaya tau. Rasakan. Qada dan qadar, kita kena rasakan. Qada dan qadar baik tak baik, memang dari Allah yang maha baik. Jangan sekali-kali mentohmahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey. Allah suruh tengok tu akibat orang yang tak percaya. Jadi dia tak percaya tu ada perbuatan jahat, confirm dia akan buat. Orang percaya dia takkan buat maksiat. Tu maksud dia.
Jadi bukan sekadar rukun iman tu dihafal semata-mata terus jadi baik, tak. Bukan. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Ini lebih kurang macam lava yang terbang, batu-batu terbang, batu gunung berapi lah ni. Wa amtarna alaihi matara. Okey. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Okey, di sini tadi kesalahan dia mukadzibin. Yang ayat ni pula kesalahan dia mujrimin. Apa cerita mujrimin? Apa tafsir dia? Itu kena belajar tempat lain. Mutaffifin, tahu mutaffifin? Wailul lil mutaffifin. Orang menipu timbang tu. Allah sebut dia dalam surah yang sama mutaffifin tu, dia ni mujrimin. Nampak? Menipu timbang, apa makna itu? Sempit sangatlah kot timbang yang kita ada tu, menipu kat situ je. Banyak lagi cara menipu timbang ni. Ya, ni jalan ya. Toba tu disuruh toba tu 5 inci je. Orang yang buat tu cenekeh, buat 3 inci je. Tipu tak tu? Tipu. Nampak? Comin ni kalau ikut spek dia tu 6 mm tebal dia. Saya boleh cerita pasal saya tahu. Yang cenekeh tu dia buat 4 mm. Tipu tak tu? Tipu. Celaka orang menipu timbang ni. Nampak? Panjanglah cerita lagi kat situ tu. Yang itu menuntut panjang tu makna kena tengok satu-satu macam mana manusia menipu tadi. Antaranya mujrimin, menzalimi hak orang lain. Tu cerita mujrimin. Ya. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fadhalamu biha. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kemudian kami utuskan, kemudian ni selepas kisah yang sebelum tu, ringkasnya, kami utuskan Musa pula. Selepas Rasul-Rasul itu dengan membawa ayat-ayat, bi ayatina. Ini saya kata ayat tadi ni. Ini bukan ayat bahasa Melayu. Ayat ni maknanya tanda. Satu keadaan dia adalah mukjizat. Okey, tanda kebesaran Allah. Tanda orang ni menipu. Nanti ada belajar, kena belajar tanda ni nanti. Orang ni betul ada tanda dia, orang ni menipu ada tandanya. Tanda Allah ni macam mana pula? Ayat. Dalam bahasa Arab dia ayat. Ya. Okey. Dengan membawa ayat-ayat kami kepada Firaun dan ketua-ketua kaumnya, lalu mereka berlaku zalim akan ayat-ayat itu. Apa makna zalim? Tak percayalah. Jadi zalim tu ada cerita zalimkan hak orang. Patutnya bila tengok tanda Allah, takut pada Allah, tunduk pada Allah. Tunduk itu makna mengilahkan Allah. Tapi tak dibuat. Nampak? 9 tanda besar Katak. Kat mana-mana ada katak la ilaha illallah. Itu bukan sebarangan tanda. Nampak? Sungai, air semua jadi darah. Itu bukan sebarangan tanda. 9 tanda disebut tu dalam Quran. Bukan satu hari air semua jadi darah ni, tak. Ya. Dengan belalang, dengan kemarau. Itu belum cerita yang tongkat jadi ular tu, satu hal tu. Dia tengok tongkat tu jadi ular. Tapi dia kata sihir. Panjang cerita dia kan. Ya. Okey. Jadi Allah menyatakan kat situ, maka perhatikan, fanzur. Perhatikan maknanya kena teliti satu-satu. Dan fikir. Bagaimana kesudahan orang-orang yang dikatakan mufsidin. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin.
Tadi bidzunubihim, keduanya mukadzibin, ketiganya mujrimin, yang keempat ni mufsidin, yang merosakkan. Sebab itu kita jangan tipu orang, nanti kita rosakkan hidup orang. Jangan ambil hak orang, kita rosakkan hidup orang. Ya, antara benda yang saya buat dekat sini ni, minta maaf saya cakap, saya tak benarkan ada orang ambil pasir daripada sungai, kerana dia merosakkan tanah orang lain. Nampak? Jadi jangan kita rosakkan hidup orang. Patutnya bantu hidup orang, bukan rosakkan hidup orang. Jadi konsep merosakkan ni faham baik-baik lah. Ya? Okey. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan tidaklah kami utuskan rasul-rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan kesemua mereka ialah orang lelaki dari kalangan penduduk kampung tersebut, bandar tersebut. Panjang perbahasan tu, tafsir dia. Dan yang kami wahyukan kepada mereka, maka mengapa orang-orang yang tidak mahu beriman, bila rasul tu Allah dah utuskan, lantik si fulan jadi rasul, Allah bagi dia wahyu, okey, kau betulkan manusia, dan ceritanya nanti Allah akan ajar bagaimana bersyahadah tadi tu. Okey. Jadi maka mengapa orang-orang yang tidak mahu beriman itu, yang melawan tadi, kepala Quraisy tu, tidak mengembara di muka bumi? Ya, dia mengembara supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang yang terdahulu dari mereka. Ingat ya, rihlatas syita'i was-saif yang dilakukan oleh Quraisy ni, dia pergi utara, dia nampak kesan-kesan kemusnahan. Dia pergi selatan, dia pun melalui tempat-tempat kemusnahan di sebelah Yaman. Tak kerti bahasa, Allah sebut ni bahasa Arab, tak perlu duduk belajar tafsir. Dengar bahasa Arab, Quran bahasa Arab ni dah boleh faham dah. Bacakan satu lagi, sebut, beritahu kat mereka tu. Dengarkan mereka ayat-ayat Allah ni tadi. Al-Quran itu sendiri, kualiti, mutu bahasa Arab dia tak boleh ditandingi. Itu sendiri satu mukjizat. Pun dogi juga tu, tak mau gak percaya. Ya? Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan seterusnya, dan ingatlah sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan semua, negeri akhirat kita ni menunggu-nunggu kan. Kok muda tu tak terasa bona, dipanggil tu bila-bila masuk. Kok sekarang dah memang terasa betul tak? Bila lah agak Tuhan nak panggil jumpa dia ni. Dan tak ada cara nak lari kan. Bila ada cara nak lari? Tak ada. Dan ayat ni turun kepada mereka yang sama juga macam kita. Kau nak lagi mana? Waladarul akhiratu khairul lilladzina taqaw. Dan negeri akhirat itu lebih baik. Yang kakaknya ni yang kita duduk ni kena buat baik-baik. Masuk kubur orang, pembalasan dia, tak ada amal lagi dah. Nipis sangat antara alam hidup ni dengan alam barzah ni, nipis sangat. Nabi SAW ada sebut, kematian itu lebih dekat daripada selipar yang kau pakai. Nak kata apa tu? Tak faham kau. Panjang cerita faham ni. Tak kerti bahasa tu memang tak faham tu. Ya. Jadi Allah nyatakan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu mengapa kamu wahai manusia tidak mahu berakal, memikirkannya. Itu dia. Jadi fikirlah. Jadi panjang gitu. Quran ni tu yang saya sebut tadi tu. Syahadah, tadabbur, zikir dan fikir. Fikir baik-baik. Ya, saya ingat sampai sini saja dulu. Ya, kuliah kita pada malam ni.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazari fi ma yurdika anna. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Nas'aluka ya Allah ya Rahmanu bi jalalika wa nuri wajhik an tunawwira bi kitabika absarana wa an tutliqa bihi alsinatana wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi sudurana wa an taghsila bihi abdanana wa an tujammil bihi akhlaqana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi ghairuk wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wa la maftunin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika